Alhamdulillah, bertemu lagi dalam Assalamualaikum. Kita teruskan perkongsian kita pada pagi ini dengan topik kita munakahat asas rumah tangga. Dan sebelum ni, minggu lepas kita ada kongsikan berkenaan dengan bertukar mahar tu. Jadi tiket lah, apalah, kereta lah, bagai kan. Dan sekarang ni semua ambil perhatian, kita nak bercerita lagi berkenaan dengan rumah tangga. Isu rumah tangga. Masih lagi bersama dengan kita iaitu Fadil Ustaz Muhammad Sabri Nordin, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Ad-Din. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bertemu lagi, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jodoh lagi kita. Jodoh lagi kita. Alhamdulillah. Moga-moga dipanjangkan jodoh ini, insyaAllah. Dan Ustaz, heboh Ustaz baru-baru ni di media sosial. Orang kata ada isu terkini, isu semasa. Mungkin saya serahkan kepada Ustaz untuk bercerita berkenaan dengan tu. Dan Ustaz, boleh kita mulakan mukadimah kita berkenaan dengan topik kita. Munakahat asas rumah tangga pada kali ini. Baik, terima kasih Cik Allah. Dalam tempoh sebulan dua yang lalu termasuklah pagi tadi saya lihat di TikTok ada juga isu yang ada sama lagi keluar. Masya-Allah. Biasanya kalau kita dengar orang lelaki yang berkahwin lebih daripada seorang. Tapi isu pada pagi ni yang kita nak ketengahkan ialah orang perempuan yang berkahwin lebih daripada seorang. Lebih dari seorang. Allahu akbar. Macam-macam dunia hari ni kan Cik Allah ya. Kalau lelaki poligami, kalau perempuan apa Zat? Gamak tak ada. Gamaknya poligama lagi. Allahu akbar. Masya-Allah. Allahu akbar. Baik. Bagaimana orang perempuan boleh berkahwin dengan dua ya? Yang pertama kita lihat ya, hukum orang perempuan sebenarnya dia tak boleh berkahwin lebih daripada seorang dalam satu-satu masa. Kalau masa yang berbeza tak ada masalah. Tapi dalam satu masa dia tidak boleh ada lebih daripada satu suami. Okey. Kemungkinan ya boleh berlaku situasi macam ni yang pertamanya ialah warga asing. Kan? Rupanya di negara dia tu dah ada suami. Ya, betul. So bila dia datang ke negara kita bekerja dan sebagainya, rindu dengan suami, tak dapat jumpa suami, so dia cari suami yang baru. Suami yang baru. Jadi di situ ada mungkin sembunyi fakta. Yang kedua ialah mungkin di kalangan rakyat kita sendiri, tetapi dia sembunyikan juga status dia. Sembunyi status. Kenapa situasi ini boleh berlaku? Tidak lain dan tidak bukan adalah ilmu. Ilmu. Yang kedua, menurut kehendak nafsu. Yang ketiga, cinta itu buta Cik Allah. Masya Allah. Tak boleh nak khabar apa. Tak boleh nak khabar apa. Jadi kalau kita lihat isu yang baru-baru ni viral dia. Dia suami yang pertama pun dia sayang dan suami yang kedua pun dia sayang. Dan dia tidak berpisah dengan kedua-dua suaminya. Oh, letih apa ini. Itulah. Jadi dilaporkan ya dalam itu siangnya dia tinggal dengan suami yang kedua bersama dengan ahli keluarga. So dia maklumkan kepada ahli keluarga dia dan juga suami yang kedua itu bahawa siang dia bekerja. So pagi dia keluar daripada rumah biasa, sampai rupanya bukan pergi bekerja, dia pergi tinggal dengan suami yang pertama. Dia maklumkan juga kepada suami yang pertama bahawa dia bekerja pada malam. Jadi petang dia keluar daripada rumah, balik ke rumah suami yang pertama, suami yang kedua macam biasa. Jadi suami yang kedua ni timbul, apa hal bini aku ni? Memanjang je kerja malam, shift malam kan. Dia pula shift siang bila nak jumpanya. So buat selidik jumpa. Rupanya isteri dia ada suami yang lain. Baik. Bila berlaku situasi macam ni, Cik Ola, suami mana yang sah? Okey dah. Okey. Nak lihat kepada suami mana yang sah, kita kena lihat kepada yang pertama kena faham situasi dia. Dalam situasi ini kita lihat ada kebanyakan kes pernikahan yang pertama itu di luar negeri. Maknanya dia tidak berdaftar dengan kerajaan kita. Bila tidak berdaftar dalam pengkalan data SPPIM tu, tidak adalah nama pengantin perempuan ini sebagai orang yang sudah berkahwin. Jadi untuk berkahwin kali yang kedua tu dia boleh daftar. Dia boleh daftar, So dapat sijil nikah dan sebagainya. Jadi bila timbul masalah seumpama ini, kita nak lihat suami mana satu yang sah, kita lihat kepada rukun nikah. Itu kita punya rujukan dia. Tengok kepada rukun nikah. Rukun nikah ada, ingat tak Cik? Rukun nikah ada 5 tak? Yang pertama pengantin lelaki. Yang kedua pengantin perempuan. Yang ketiga wali. Yang keempat saksi. Yang kelima ijab dan kabul. Setiap 5 rukun ini dia ada syarat-syarat yang tertentu. Sebagai contoh, ijab dan kabul dia ada 11 syarat. Saksi ada 19 syarat. Wali ada 8 syarat. Pengantin lelaki dan pengantin perempuan 8 syarat.
Ya. Jika sekiranya salah satu daripada syarat kesemua bagi 5 rukun ini tidak cukup, maka akad nikah tadi tidak sah. Nah, jadi tak tengok suami yang pertama kesah, suami yang kedua sah. So lihat kepada rukun nikah dan juga syarat-syarat dia. Sebab itu apabila timbul isu seumpama ini, lain jalan tak ada. Kita kena bawa kes ini ke mahkamah syariah untuk kita siasat. Ya, kita orang biasa ni tak ada hak untuk siasat. Ya, jadi mahkamah ada hak untuk siasat 5 rukun serta syarat-syaratnya. Barulah boleh diputuskan di situ suami yang mana yang sah, suami yang mana yang tidak sah. Baik. Di dalam tempoh siasatan ini, apa yang patut dibuat? Ini jika sekiranya berlaku kepada keluarga kita. Bagi contoh ya. Apa tanggungjawab yang patut kita mainkan? Iaitulah pengantin perempuan ini, isteri ini, dia tidak boleh tidur, tak boleh tinggal dengan salah satu daripada kedua-dua suaminya. Dua-dua dia tak boleh balik. Okey. Dia kena pisahkan sementara. So di dalam tempoh perpisahan sementara ini, wajib tak suami dia bagi nafkah? Dia timbul soalan yang kedua. Wajib tak suami bagi nafkah? Kalau wajib, suami yang mana wajib bagi nafkah? Suami yang pertama ke suami yang kedua? Okay. Dalam isu ini, kedua-dua suaminya wajib bagi nafkah. Dua-dua suami wajib bagi nafkah. Orang jawab pula, untunglah dia. Untunglah dia. Goyang kaki je. Goyang kaki. Dua nafkah dah sekali dapat kan? Okey. Tetapi apabila kes ini selesai, kes yang selesai, maknanya suami yang tidak sah tadi boleh tuntut semula nafkah yang telah diberikan sepanjang tempoh perpisahan sementara itu. Oh, sepanjang tempoh perpisahan. Ya. Okey. Timbul soalan lagi. Mas kahwin wajib tak bagi? Mas kahwin. Ya. Waktu nikah hari itu dah bagi dah. Okey. Boleh tak si suami ni tuntut balik mas kahwin? Ini suami yang tidak sah tadi. Okey, baik. Okey. Adapun nafkah boleh suami tadi tuntut. Manakala mas kahwin, jika sekiranya sudah dukhul, suami tak boleh tuntut. Walaupun dia adalah suami yang tidak sah. Dia tak boleh tuntut. Tak sah, ya, tapi sebab dah dukhul, tak boleh tuntut. Berbeza jika sekiranya suami yang tidak sah tadi belum lagi dukhul, maka di situ dia boleh tuntut balik mas kahwin yang telah diberikan. Banyak mana? Separuh saja, tak boleh tuntut penuh. Tak boleh penuh. Okey. Itu persoalan yang sering berlaku. Kalau kita dah tahu ada suami yang sah dan ada suami yang tidak sah. Baik. Jika sekiranya kita katalah contoh ya, suami yang pertama itu tidak sah, manakala suami yang kedua tadi adalah suami yang sah. Maka si isteri ni dia boleh tinggal dengan suami yang kedua. Manakala suami yang pertama terfasah perkahwinan mereka. Bukan cerai. Terfasah. Ya, kenapa terfasah? Sebab akad nikah tidak sah. Mungkin salah satu daripada syarat-syarat bagi kesemua 5 rukun tadi tidak cukup. Maka terfasah perkahwinan mereka. Apa beza fasah dengan cerai? Cerai boleh dirujuk. Fasah tak boleh rujuk. Kenapa tak boleh rujuk? Nikah tak sah. Macam mana nak rujuk? Okey. Itu sedikit kesan daripada situasi yang berlaku. Baik. Katalah contoh lagi. Memandangkan perkahwinan dengan suami yang pertama dan suami yang kedua tadi bukan dalam tempoh yang sama. Kemungkinan berlaku apabila berkahwin dengan suami yang pertama. Sebelum berkahwin dengan suami yang kedua, si isteri ni rupa-rupanya sudah mengandung. Wah, lagi jam. Ni start sakit kepala dah. Okey nah. Katalah dia dah mengandung. Okey nah. Daripada tarikh dia berkahwin dengan suami yang kedua ke tarikh bersalin lebih daripada 6 bulan. Lebih baik. Okey nah. Tapi ingat ya, anak tadi adalah hasil daripada perkahwinan dengan suami yang pertama. Okey. Soalan dia, anak ni bila lahir nanti nak dibinkan kepada siapa? Nak bin kepada suami yang pertama ke ataupun suami yang kedua? Ini banyak berlaku. Jadi tuan-tuan sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, apabila berlaku satu kesilapan, jangan disambung pula dengan kesilapan yang kedua. Kesilapan pertama dah dinikah dua dah. Dah nikah dua tu. Dah satu kesilapan dah. Bila isteri ni mengandung, bila dah bersalin nanti, biasanya kalau kita nak daftarkan nama anak ni, kita kena bawa 2 dokumen. Betul tak? Yang pertama sijil nikah, yang kedua bukti kelahiran. Barulah Jabatan Pendaftaran Negara terima untuk didaftarkan nama anak berkenaan. Soalannya, anak tadi hasil daripada perkahwinan dengan suami yang pertama. Suami yang pertama tak ada sijil nikah.
sijil nikah siam yang tidak diiktiraf. Baik. Okey. So dia nak bawa sijil nikah yang mana? Kalau dia bawa sijil nikah dengan suami yang kedua dan juga bukti kelahiran, dalam keadaan anak tadi bukanlah benih daripada suami yang kedua. Maka di situ jika sekiranya nak senang cerita, kita bawa je dokumen berkenaan, boleh daftar. Tapi ingat, anak tadi bukanlah anak kepada suami yang kedua. Itu yang saya sebut tadi. Jangan lakukan kesilapan yang pertama dengan kesilapan yang kedua. Kok mana pun anak ini hendaklah didaftarkan atas nama suami yang pertama. Apa status anak ni? Adakah anak ni dikira sebagai status anak zina? Ataupun anak yang bagaimana? Anak ini statusnya adalah anak sah taraf. Okey. Anak wati syubhah. Persetubuhan yang disangkakan sah. Maka ini anak yang sah taraf, boleh menerima harta pusaka, boleh mewalikan, boleh mewariskan harta pusaka. Jadi kalau kita lah daftarkan dia atas nama anak, atas nama suami yang kedua. Ingat, anak ni adalah anak yang pertama. Yang pertama, ya. Okey nah. Bila anak ni besar, 26 tahun kemudian, anak ni nak berkahwin, jika sekiranya anak perempuan, siapa nak walikan dia? Kalau suami yang kedua nak mewalikan dia adalah tidak sah. Sebab ini kita perlu hati-hati sangat. Jika sekiranya berlaku dalam situasi keluarga kita, kita kena pastikan bahawa didaftarkan atas nama anak, atas nama suami yang betul, yang tepat. Betul lah, ya. Begitu juga dengan kes Pak Sanggup. Okay. Seorang perempuan, ini berzina. Okay. Dia berzina, sudah mengandung, Pak Handsome dia lari. Ya. Jadi macam mana nak tutup malu? So dia berkahwin dengan Pak Sanggup. Ingat, benih tadi bukan benih suami Pak Sanggup. Jadi itu juga anak tadi tidak boleh dibin dan dibentikan kepada suami Pak Sanggup tadi. Dia akan melibatkan dengan harta pusaka, melibatkan bab perwalian dan sebagainya. Ini yang kita bimbang. Kalaulah berlaku dalam masyarakat kita, tuan-tuan, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita perbetulkanlah siap-siap. Kenapa? Dia akan merosakkan satu generasi akan datang. Ini yang sangat kita bimbang, dan isu ini nampak macam mudah tapi rupanya rumit. Betul. Allahu Akbar. Katalah si wali tadi meninggal. Harta pusaka dia, anak ni boleh terima tak? Anak tak boleh terima. Sebab bukan bapa dia. Tapi dari sudut dokumennya ada. Itu yang timbul sedikit persoalan. Hati-hati dah kita. Berhati-hati dan kita kena ambil peduli dan ambil berat berkenaan dengan hal rumah tangga, berkenaan dengan waris, anak ni semua. Ini adalah satu permasalahan umat yang kita perlu cakna dan ambil kira. Dan mungkin ada di kalangan kita, orang kata bertaubatlah dan kita mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Ustaz, mungkin ada di kesempatan ini Ustaz boleh ceritakan sedikit berkenaan dengan ad-din dan juga perkembangan semasa Ustaz. Baik, insya-Allah. Terima kasih Cik Ola. Seperti mana yang kita bincang dalam bab munakahat tadi, tidak lain dan tidak bukan ialah untuk membina generasi yang soleh dan solehah. Begitu juga kami di Yayasan Ad-Din ini. Yayasan Ad-Din inilah sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang menjalankan program pendidikan tahfiz secara sistematik. Alhamdulillah setakat ini kita ada 26 buah cawangan mak tahfiz. Dan kesemua 26 buah cawangan mak tahfiz ini adalah wakaf daripada orang ramai. Kami Yayasan Ad-Din ini adalah mengimarahkan harta wakaf berkenaan. Di dalam 26 buah cawangan ini, Cik Ola, kita ada menengah rendah, ada menengah atas, ada tahfiz vocational dan juga program diploma. Insya-Allah anak-anak yang belajar dengan Yayasan Ad-Din ini, anak-anak ni ada pasaran dia dan juga boleh kemenjadian. Isu-isu yang berkaitan kemenjadian dan juga keboleh pasaran pelajar tahfiz, insya-Allah belajar di Yayasan Ad-Din boleh sambung ke mana-mana universiti dalam dan luar negeri yang tuan-tuan hendak. Begitu juga bagi tuan-tuan yang dah tak ada anak nak hantar ke mak tahfiz. Bagaimana kami nak dapat pahala sama macam orang yang hantar anak ke mak tahfiz? Tidak lain dan tidak bukan, tuan-tuan, marilah sama-sama menyumbang bersama dengan kami di pagi Sayyidul Ayyam, pagi segala penghulu segala hari ini, ya. Banyak fadilat dan juga manfaat dia, ya, kalau kita bersedekah pada hari Jumaat ini, iaitulah melalui yang pertama boleh bank in terus ke dalam nombor akaun yang tertera di kaca TV, tuan-tuan, ya. Yang keduanya, kalau ini nak menyumbang secara bulanan, senyap-senyap. Ya, tangan kanan memberi, tangan kiri
tak sedar. Tak Betul. sedar ya. Iaitulah ada QR code yang tertera di kaca TV tuan-tuan tu. Tuan-tuan boleh scan QR code berkenaan, isilah maklumat. Ini yang QR code ni dia potong tiap-tiap bulan daripada akaun tuan-tuan. Ya. Walaupun RM1, walaupun RM10 yang tuan-tuan daftarkan dalam berkenaan, insya-Allah tiap-tiap bulan dia akan potong. Jadi tak ada dah kita rasa terlepas bulan ni terlupalah nak derma. Jadi kalau kita daftarkan secara dalam talian kan tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan akan dapat manfaatnya seperti mana orang yang mengantar anak ke Ma'had Tahfiz, insya-Allah. Mengalir pahalanya berterusan tak berhenti, insya-Allah. Mudah-mudahan, dan kita juga sentiasa mendoakan yang terbaik. Semoga Allah permudahkan segala urusan, insya-Allah Ustaz. Dan kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Sabri Nordin, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Ad-Din, berkenaan dengan topik kita Munakahat Asas Rumah Tangga sebentar tadi. Ilmu ini perlu kita dalami, perlu kita hadamkan, supaya kita dapat menjaga kita punya keturunan dan juga umat Islam, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Dan kepada anda, teruskan bersama kami. Kita jumpa selepas ini dalam Assalamualaikum.